Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami kumpulan 4 yang terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Ashraf, saya sendiri, Azlina, Syazwani, Siti Aisyah dan Trisha. Bentuk perniagaan yang kami akan pilih adalah perkongsian liability terhad, iaitu PLT. Pada tahun 2012, Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) telah mewujudkan satu entiti perniagaan yang baru iaitu perkongsian liability terhad. Walau bagaimanapun, masih ada yang keliru tentang entiti perniagaan baru ini dari segi perbezaan dengan entiti perniagaan yang lain. Apakah itu PLT? PLT adalah satu entiti perniagaan alternatif yang dikawal selia di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. PLT ini menggabungkan ciri-ciri sebuah syarikat dan perkongsian konvensional. Ia memberi status liability terhad kepada perkongsinya dan menawarkan fleksibiliti peraturan dalaman melalui perjanjian di antara perkongsi. Kombinasi ini akan memberikan usahawan dan peniaga sebuah bentuk perniagaan yang lebih berstruktur berbanding pemilikan tunggal atau perkongsian konvensional. Ia menawarkan fleksibiliti operasi perniagaan yang dikawal mengikut perjanjian perkongsian di samping menikmati status liability terhad berbanding sebuah syarikat yang tertakluk kepada keperluan pematuhan yang ketat di bawah Akta Syarikat 1965. Terdapat ciri-ciri utama dan keistimewaan berkaitan PLT berdasarkan Seksyen 3 Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. Pertama, PLT merupakan suatu pertubuhan perbadanan dan hendaklah mempunyai kepribadian undang-undang yang berasingan daripada perkongsinya. Yang kedua, PLT adalah kekal turun-temurun. Yang ketiga, apa-apa perubahan dalam perkongsi sesuatu perkongsian liability terhad tidak akan menjejaskan kewujudan hak atau liability PLT itu. Yang keempat, PLT hendaklah mempunyai keupayaan yang tidak terhad dan berupaya untuk A. membawa guaman atau dibawa guaman terhadapnya, B. memperoleh, memiliki, memegang dan membangunkan atau melupuskan harta, C. melakukan dan menanggung apa-apa perbuatan dan benda lain yang boleh dilakukan dan ditanggung dengan sah oleh pertubuhan perbadanan. Perniagaan yang kami akan jalankan adalah KEK. Dan nama perniagaan kami adalah Sweet Cake HQ. Bagi persedia penubuhan milikan tunggal dan perkongsian konvensional adalah lebih kurang sama, tetapi perkongsian liability terhad adalah berbeza sedikit dengan konvensional. Sebelum anda daftar perkongsian liability terhad di Malaysia, ketahui maklumat PLT berikut yang perlu anda sediakan. Pertama, nama PLT. Anda perlu dapatkan kelulusan bagi nama PLT baharu anda. Kedua, rakan-rakan kongsi. Anda perlu memiliki sekurang-kurangnya 2 perkongsi, tetapi angka maksimal perkongsi tidak dihadkan. Perkongsi boleh terdiri dari individu, orang berkecuali atau badan korporat atau kombinasi kedua-duanya. Tidak ada keperluan bagi rakan kongsi untuk memiliki tempat kediaman utama atau hanya di Malaysia, melainkan rakan-rakan kongsi yang bertindak sebagai pegawai pematuhan PLT. Ketiga, pegawai pematuhan. Di bawah Akta PLT 2012, terdapat keperluan bagi PLT untuk melantik sekurang-kurangnya seorang pegawai pematuhan PLT. Pegawai pematuhan ini perlu sama ada di kalangan rakan-rakan kongsi berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan warga negara atau penduduk tetap Malaysia dan sering menetap di Malaysia. Seterusnya, alamat berdaftar. Anda perlu memiliki pejabat berdaftar di Malaysia di mana semua komunikasi dan notis dapat dialamatkan. Ia boleh jadi bangunan kediaman atau komersial tetapi tidak harus sekadar peti pos. Akhir sekali, percukaian.
Pengenaan cukai PLT adalah serupa dengan syarikat. Cukai pendapatan akan dikenakan pada peringkat PLT. PLT pemastautin di Malaysia dengan sumbangan modal penuh sama ada tunai atau sepertinya bernilai 2.5 juta atau kurang pada tempoh asas bagi 1 tahun penaksiran boleh menikmati cukai lebih rendah pada kadar 20% bagi setiap RM500,000 pertama yang boleh dikenakan ke atas pendapatannya. Akhir kata, semak percukaian PLT bagi maklumat lanjut. Pendaftaran atau penubuhan suatu PLT boleh didaftarkan melalui satu permohonan yang dibuat kepada pendaftar dengan mengemukakan maklumat-maklumat berikut. Pertama, nama PLT yang dicadangkan. Kedua, jenis perniagaan PLT yang dicadangkan. Seterusnya, pejabat berdaftar PLT yang dicadangkan. D. Nama dan butir-butir setiap orang yang akan menjadi pekongsi PLT. E. Nama dan butir-butir pegawai-pegawai pematuhan PLT. F. Jika PLT dibentuk bagi tujuan menjalankan apa-apa amalan profesional, permohonan itu hendaklah disertakan bersama surat kelulusan daripada Badan Kawal Selia seperti mana ditetapkan dalam ruang ketiga jadual pertama Akta PLT 2012 dan apa-apa maklumat berkaitan yang lain sebagaimana yang ditentukan oleh pendaftar. Mereka akan mengumpul dokumen-dokumen berikut bagi membantu penubuhan PLT anda. Pertama, bukan penduduk atau warga asing seperti salinan pasport, bukti alamat kediaman luar negara dan maklumat Know Your Client KYC lain seperti surat rujukan bank, profil peribadi dan perniagaan dan sebagainya. Kedua, bagi penduduk Malaysia, mereka memerlukan salinan kad pengenalan Malaysia. Dan yang ketiga, bagi pemegang saham entiti korporat, mereka memerlukan salinan dokumen pendaftaran seperti sijil pemerbadanan dan memorandum dan perkara-perkara lain. Mereka memerlukan versi terjemahan dokumen penting dengan sokongan rasmi sekiranya ia tidak di dalam bahasa Inggeris. Untuk prosedur pendaftaran dan garis masa PLT, pendaftaran PLT selalunya mengambil masa 4 hingga 7 hari bergantung ketersediaan sistem portal MYLLP dan pejabat SSM. Pendaftar perlu meluluskan nama PLT anda sebelum ia didaftarkan. Mereka akan mengisi dan menghantar borang yang diperlukan bagi pihak anda melalui portal MyLLP. Pendaftar syarikat akan memaklumkan keputusannya kepada anda melalui email. Beberapa perkataan akan melambatkan proses kelulusan termasuk akaun, undang-undang, perundingan yang memberi gambaran PLT ditubuhkan bagi tujuan mengamalkan praktis profesional. Dalam keadaan ini, pemohon perlu disertakan surat kelulusan dari Badan Pentadbir. Bagi mempercepatkan proses, pilih nama yang berbeza dari PLT tempatan sedia ada. Kedua, jangan melanggar mana-mana tanda dagangan. Ketiga, elakkan perkataan lucah, kasar atau biadab. Keempat, elakkan nama yang telah ditempah. Dan akhir sekali, nama tersebut bagi tempoh 30 hari dari tarikh kelulusan oleh pendaftar. Langkah kedua, daftar PLT. Selepas pendaftar meluluskan nama PLT anda, pihak perakaunan akan memulakan proses pendaftaran PLT. Anda perlu membuat bayaran RM500 kepada pendaftar sebagai yuran pendaftaran. Yuran ini termasuk di dalam pakej persediaan PLT yang dibekalkan oleh pihak yang bertanggungjawab. Dan langkah ketiga, permohonan bagi sijil pendaftaran dan profil perniagaan sijil pendaftaran. Anda akan mendapat email dari pendaftar memaklumkan kejayaan pendaftaran PLT anda. Email ini mengesahkan PLT anda telah diperbadankan dengan nombor pendaftaran PLT. Pihak perakaunan akan membantu anda memohon sijil pendaftaran dari pendaftar dengan yuran yang perlu dibayar kepada SSM berjumlah RM20 senaskah. Masa pemprosesan ialah dari 3 ke 5 hari bekerja. Seterusnya ialah perbezaan antara perkongsian dan perkongsian PLT. Makna bagi perkongsian ialah perkongsian merujuk kepada pengiraan di mana dua atau lebih bersetuju untuk menjalankan perniagaan, perkongsian keuntungan dan kerugian bersama. Manakala untuk PLT ialah perkongsian liberty terhad adalah satu bentuk operasi perniagaan menggabungkan ciri-ciri perkongsian, pertubuhan dan perbadangan. Seterusnya ialah perbezaan dari segi diketuai oleh pendaftaran dokumen. Bagi perkongsian ialah Akta Perkongsian India 1932 pilihan, manakala PLT ialah Akta Perkongsian Liberty Terhad 2008 mandatory. Seterusnya ialah perbezaan piagam. Bagi perkongsian ialah surat
Ikatan Perkongsian. Manakala perjanjian PLT sebenarnya ialah liability. Liability bagi perkongsian ialah tidak terhad, manakala bagi PLT terhad kepada sumbangan modal kecuali dalam hal penipuan. Seterusnya ialah perbezaan dari segi keupayaan berkontrak. Bagi perkongsian, ia tidak memasuki kontrak dan namanya. Manakala perkongsian liability terhad, ia boleh mendakwa dan didakwa di atas namanya. Seterusnya ialah perbezaan dari segi status perundangan. Bagi perkongsian, rakan kongsi secara kolektif dikelani sebagai firma. Jadi, tidak ada identiti undang-undang dan yang berasingan. Manakala, untuk PLT, ia mempunyai status undang-undang berasingan. Seterusnya ialah nama firma. Bagi perkongsian, mana-mana firma boleh dibuat. Manakala PLT, nama yang mengandungi PLT sebagai akhiran. Seterusnya ialah perbezaan rakan kongsi maksima. Bagi perkongsian, 100 rakan kongsi. Manakala bagi perkongsian liability terhad, tiada had. Seterusnya ialah perbezaan harta. Harta bagi perkongsian tidak boleh dipegang atas nama firma. Manakala PLT, ya boleh. Seterusnya ialah audit account. Bagi perkongsian tidak wajib, tetapi bagi PLT wajib hanya jika diperolehi dan disumbangan modal melebihi 40 lakhs atau 25 lakhs masing-masing setiap individu. Akhir sekali ialah hubungan. Hubungan bagi perkongsian ialah rakan kongsi adalah ejen firma dan rakan kongsi lain juga. Manakala bagi PLT, rakan kongsi ialah ejen PLT sahaja. Faktor pemilihan perkongsian liability terhad PLT kerana kos pendaftaran PLT adalah lebih murah berbanding pendaftaran sendian berhad. PLT tidak wajib mempunyai company eksekuteri maupun melantik firma perakaunan berbanding sendian berhad. Seterusnya, hutang yang ditanggung oleh PLT bukannya sepenuhnya oleh pemilik. Kami mengamalkan sikap persaudaraan dan mempunyai sikap bekerjasama di antara sepasukan. Peranan, tanggungjawab dan liability pengawal pematuhan dan rakan kongsi bagi perkongsian liability terhad. Setiap PLT perlu melantik seorang daripada perkongsi PLT sebagai pengawal pematuhan PLT dan perlu berdaftar agar membolehkannya menyerah simpan atau mengemukakan dokumen-dokumen bagi pihak perkongsi atau PLT. Yang kedua adalah seorang pengawal pematuhan hendaklah bertanggungjawab untuk melakukan semua perbuatan dan perkara yang dikehendaki di bawah Akta PLT 2012 dan Peraturan Perkongsian liability terhad 2012 seperti berikut. Yang pertama adalah membuat dan mengemukakan dokumen bagi pihak rakan-rakan kongsi PLT sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan 6 di bawah Peraturan PLT 2012. Yang kedua adalah mendaftar perubahan dalam butiran berdaftar PLT dengan pendaftar apabila ianya berlaku sebagaimana dinyatakan di dalam Seksyen 17 di bawah Akta PLT. Seterusnya adalah menyimpan daftar dan dokumen statutori di jabatan di pejabat berdaftar PLT sebagaimana dikehendaki dalam Seksyen 17 di bawah Akta PLT. Peranan seterusnya adalah pengawal perlu menerbitkan nama PLT dan nombor pendaftaran di luar pejabat berdaftar dan tempat perniagaan PLT seperti mana yang dinyatakan dalam Seksyen 20 di bawah Akta PLT. Seterusnya adalah sebarang perkara lain yang perlu dilakukan oleh pendaftar PLT dari semasa ke semasa mengikut Akta PLT 2012 atau dan Peraturan PLT 2012. Seterusnya adalah pengawal perlu mengisi dan menyerahkan borang bayaran cukai pendapatan dan memastikan pembayaran cukai oleh PLT sebagaimana yang dinyatakan dalam Seksyen 77A dan 77B di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.
Seterusnya adalah pegawai perlu menyediakan anggaran cukai yang perlu dibayar dan membuat pembayaran ansuran kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia seperti mana yang dinyatakan dalam Seksyen 10.7C ITA. Dan seterusnya adalah memaklumkan Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri perubahan tempoh perakaunan dengan mengemukakan barang CP24B dalam tempoh yang ditetapkan 4R PR nombor 7/2011 berjudul Pemberitahuan Perubahan Tempoh Perakaunan Syarikat Badan Amanah dan Pertubuhan Koperasi. Dan akhir sekali adalah pegawai pematuhan hendaklah bertanggungjawab secara peribadi ke atas semua penalti termasuk penalti pentadbiran yang dikenakan ke atas PLT kerana tidak mematuhi Akta PLT melainkan jika dibuktikan sebaliknya sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Seksyen 27/6 LLP. Seterusnya ialah pembubaran perkongsian liability terhad. Bagaimanakah PLT boleh dibubarkan? PLT boleh dibubarkan melalui 3 kaedah iaitu penggulungan mahkamah, perintah penggulungan sukarela atau pemotongan. Yang pertama, dalam keadaan apakah sebuah PLT boleh digulungkan oleh mahkamah? PLT boleh digulungkan oleh mahkamah di bawah keadaan yang sama seperti sesebuah syarikat digulungkan oleh pihak mahkamah sebagaimana yang telah diperuntukkan di bawah Akta Syarikat 1965. Akta PLT 2012 telah memperuntukkan bahawa peruntukan-peruntukan dalam Akta Syarikat 1965 yang berkaitan dengan penggulungan oleh mahkamah akan terpakai kepada LLP. Seterusnya, bagaimanakah sebuah PLT boleh dibubarkan secara penggulungan sukarela? Sebuah PLT yang telah berhenti beroperasi dan telah menunaikan semua hutang dan liabilitinya, maka seorang pekongsi PLT tersebut boleh memohon kepada pendaftar untuk penggulungan PLT secara sukarela. Dengan syarat, semua keperluan yang dikendaki di bawah Akta PLT 2012 bagi permohonan penggulungan secara sukarela telah dipenuhi. Akhir sekali, dalam keadaan apakah PLT boleh dipotong daripada daftar? PLT boleh dipotong daripada daftar sekiranya pendaftar mempunyai alasan-alasan yang wajar seperti yang berikut. A. PLT tidak lagi menjalankan perniagaan. B. Tujuan PLT adalah bertentangan dengan Akta. C. Tujuan PLT adalah bersifat prejudis kepada kepentingan negara. D. Tiada pelikuidasi yang bertindak dalam kes-kes mahkamah yang memerintahkan penggulungan tersebut. Dan E. Urusan PLT telah digulungkan sepenuhnya tetapi aset-aset adalah tidak mencukupi untuk membayar kos bagi memperoleh perintah mahkamah untuk pembubaran PLT.